Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pengajaran pendidikan Islam. Kali ini Ustazah akan membincangkan pendidikan Islam tingkatan 5 bab 13 Kaifiat Perkahwinan dalam Islam. Tajuk ini sangat besar, luas, maka dibahagikan kepada beberapa unit. Yang pertama, unit 1 pemilihan calon suami isteri. Unit 2 peminangan dan batas pergaulan. Unit 3 rukun nikah. Dan unit 4 ialah mahar dan walimatul urus. Untuk kali ini kita akan membincangkan unit 1 pemilihan calon suami isteri. Baik, kita lihat ciri bakal suami dan isteri. Yang pertama, bertakwa. Bertakwa ialah takut kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya secara lahir dan batin ataupun secara nyata dan tersembunyi. Jadi orang yang sentiasa takut kepada Allah akan menjaga diri dia selalu. Yang kedua ialah beriman. Yang ketiga bertimbang rasa, iaitu orang yang boleh bertolak ansur. Sebenarnya bila kita bergaul dengan orang untuk tempoh yang bukan sehari lah kan, mungkin berhari-hari, berminggu atau berbulan, maka kita akan boleh mengesan, boleh kenal sama ada dia ni jenis bertolak ansur ataupun jenis ikut cakap dia je, ego ke apa kan. Jadi kita carilah yang bertimbang rasa. Seterusnya berilmu pengetahuan. Dan ilmu yang paling penting yang pertama ialah ilmu keagamaan, dan yang seterusnya ialah ilmu untuk kehidupan di dunia. Carilah orang yang berilmu, insya-Allah akan selamat, berkat dan bahagia. Seterusnya, ciri yang terakhir ialah bertanggungjawab. Ada kepimpinan, ada bukan jenis acuh tak acuh, lepas tangan, pemalas ke apa kan. Jadi kita tak akan senanglah. Jadi kita pilihlah betul-betul dalam membina sebuah keluarga. Kita lihat pula ciri wanita yang baik menurut Islam untuk dijadikan isteri. Islam menggariskan ada ciri-ciri tertentu kepada pihak wanita yang kita nak pilih sebagai calon isteri. Yang pertama, beragama. Yang kedua, cantik. Yang ketiga, harta. Yang keempat, keturunan. Ini adalah didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara, iaitu kerana hartanya. Jadi kita pilih orang perempuan daripada keluarga yang berharta lebih baik daripada orang yang miskin ataupun fakir lah. Yang kedua, keturunannya. Apa maksud keturunan? Iaitu daripada keturunan orang yang baik-baik, yang beramal soleh. Daripada keturunan yang bersambung-sambung. Bukannya kita tak tahu siapa-siapa, tidak, orang yang tidak ada ibu bapa, lahir daripada kepincangan hidup, anak zina dan sebagainya. Seboleh-bolehnya elaklah, kita pilihlah daripada keturunan yang baik-baik. Yang ketiga, kecantikannya. Jadi kecantikan ni bersifat subjektif. Ada orang dia suka macam ni, ada orang suka macam ni, mengikut pandangan masing-masing. Jadi kalau kita tengok cantik itu, mungkin orang lain kata tak cantik kan. Jadi ikutlah pada pandangan masing-masing. Dan yang keempat, kerana agamanya. Oleh itu, pilihlah perempuan yang beragama, bahagialah engkau. Rasulullah kata, pilihlah yang beragama, bahagialah engkau. Orang yang mempunyai pendidikan agama dan mengamalkan agama dalam kehidupan, dia akan menjadi lengkap serba-serbi. Kalau rupa kurang sedikit, oleh kerana sikapnya yang baik, dengan tabiatnya, dengan sifat yang beramal soleh, maka dia akan cover lah kekurangan lain-lain tu. Jadi kecantikan dia ada had dia kan. Kalau umur belasan tahun, 20 lebih, 30 lebih, mungkin masih cantik elok, tapi selama mana cantik itu akan bertahan?
Mungkin bila dah umur 60, ada lagi tak? Kan? Cantik tu dia akan mula hilang pudar. Jadi apa-apa pun amalan agama lah yang akan menjamin kebahagiaan hidup dalam berkeluarga. Baik, kita lihat hikmah mengutamakan agama dalam memilih bakal suami dan isteri. Yang pertama, lebih bertanggungjawab dan amanah terhadap keluarga. Jadi orang yang ada ilmu agama, dia lebih tahu tentang tanggungjawab dan melaksanakan tanggungjawab dia. Yang kedua, dapat mendidik keluarga ke arah didikan Islam. Yang tu penting sebenarnya. Anak-anak yang lahir dalam keluarga yang mengamalkan ajaran agama akan menjadi lebih baik, lebih beradab, berakhlak, kan? Dan isteri-isteri yang dikahwini oleh lelaki-lelaki yang beriman lebih baik daripada yang berkahwin dengan sesiapa sahaja yang dia kenal. Contohnya orang yang tidak solat, orang yang tidak menutup aurat. Contohnya lelaki, ustazah sebutlah sebab benda ni bukan sebab ustazah tidak suka, tapi Islam tidak suka. Contoh orang lelaki yang memakai seluar pendek, kan? Ustazah tak boleh nak pi lah, kan? Orang lelaki pakai seluar pendek keluar pada rumah pi kedai contohnya, memang kalau ustazah nampak, ustazah beristighfar dalam hati, kan? Malah nak pandang lah, kalau boleh tak nampak pun tak apa. Baik, seterusnya mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keempat, mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Jadi itulah kita perlu mengutamakan agama dalam memilih calon suami isteri. Mudah-mudahan dengan berbekalkan pengetahuan agama yang dia ada, maka kita suami isteri akan melayari kehidupan berumah tangga dengan sama-sama tegur menegur dan melaksanakan amal ibadah dengan sempurna. Kita berpindah pula kepada golongan perempuan yang haram dikahwini. Baik, jadi di sini rumit sedikit untuk para pelajar. Jadi kamu kena ingatlah, lelaki-lelaki yang nak memilih pasangan, dia kena kenal pasti mana-mana perempuan, adakah dia halal untuk dikahwini ataupun tidak. Jadi dibahagikan kumpulan wanita yang haram dikahwini kepada dua, iaitu haram sementara dan haram selama-lamanya. Jadi kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, haram sementara. Sementara ada perkara ni, maka mana-mana lelaki tak akan boleh berkahwin dengan perempuan ni. Contoh yang pertama, perempuan yang ditalak 3. Haram berkahwin dengan bekas suami yang menjatuhkan talak 3 kepadanya. Tu maksud dia. Haram sementara yang pertama ditalak 3. Jadi orang yang suami yang menjatuhkan talak tak boleh berkahwin dengan bekas isteri yang diceraikan dengan talak 3. Yang kedua, perempuan yang bersuami. Haram berkahwin dengan mana-mana lelaki lain kerana dia sedang ada suami. Yang ketiga, dalam edah, iaitu tempoh larangan berkahwin selepas bercerai dengan suami. Orang perempuan dalam edah haram berkahwin dengan mana-mana lelaki pun. Sekiranya dia bercerai talak 1 atau 2, maka dia boleh rujuk dengan bekas suami. Baik, yang keempat, sedang hamil hasil perzinaan. Jadi orang perempuan yang mengandung tidak berkahwin, maksudnya mengandung kerana berzina, haram berkahwin dengan mana-mana lelaki pun, walaupun dengan lelaki yang telah menyebabkan dia hamil. Jadi ada tak berlaku dalam masyarakat kita mengandung dan berkahwin? Ada, kan? Jadi perbuatan berkahwin ialah haram. Tetapi oleh kerana mengikut syarat-syarat dalam perkahwinan, perkahwinan tersebut sah. Perkahwinan orang yang sedang mengandung sah, tetapi perbuatan berkahwin tu ialah haram. Jelas, ha? Baik, seterusnya, wanita yang tidak beragama samawi, iaitu agama daripada Allah Ta'ala lah. Contoh agama samawi ialah agama Islam. Ada juga agama lain, iaitu agama Kristian yang tidak sesat, kan? Agama daripada Nabi Isa alaihissalam. Zaman dulu, semasa
ulama fiqh menetapkan hukum begini-begini, masih ada lagi orang daripada dulu-dulu ni yang mengikut kitab-kitab terdahulu. Tapi hari ni kita tahulah kan, orang Kristian, orang Yahudi, orang apa, mereka telah menyesatkan ajaran Islam, ajaran agama yang sebenar dan menyeleweng. Maka tidak wujudlah sebenarnya orang yang agama samawi yang lain yang benar kecuali Islam. Yang keenam, mengumpul isteri dengan mahram dalam satu masa. Lelaki yang telah beristeri tak boleh berkahwin dengan kakak perempuan tu, adik perempuan tersebut, mak saudara perempuan tersebut. Tu mengumpulkan mahram isteri dalam satu masa. Sekiranya dia berpisah dengan isterinya, sama ada cerai hidup atau cerai mati, maka bolehlah lelaki tadi berkahwin dengan adik isterinya, kakak isterinya, ataupun ibu saudara isterinya. Baik, mak kepada isteri boleh tak? Tak boleh, sebab tu bukan haram sementara. Mak mertua ialah haram selama-lamanya. Nanti kita akan jumpa. Baik, yang ketujuh ialah perempuan yang kelima. Untuk lelaki yang telah beristeri 4. Seorang lelaki yang telah mempunyai 4 orang isteri, maka semua orang perempuan lain adalah haram kepada dia. Sebab maksimum untuk poligami ialah 4 orang. Kalau dia jatuh cinta lagi, kan, nak lagi kahwin dengan orang lain, maka dia kena berpisahlah dengan salah seorang isteri dia. Jadi ada dalam buku kita sekarang ni 7 kumpulan wanita yang haram sementara kepada seorang lelaki. Baik, kita lihat pula golongan haram selama-lamanya. Golongan ini dibahagikan kepada 3 kumpulan. Yang pertama, haram kerana keturunan. Yang kedua, haram kerana penyusuan. Dan yang ketiga, haram kerana hubungan persemendaan atau disebut juga sebagai musaharah. Baik, kita pergi kepada jenis haram selama-lamanya. Kumpulan yang pertama iaitu keturunan. Yang pertama ialah ibu, nenek dan ke atas bagi seorang lelaki. Seorang lelaki, mak dia, tok dia, moyang dia ialah wanita yang haram dikahwini selama-lamanya. Begitu juga anak perempuan, cucu ke bawah, cicit dan seterusnya. Maka mereka ini adalah haram selama-lamanya bagi seorang lelaki. Yang ketiga, adik-beradik, seibu sebapa. Yang perempuan lah. Jadi kakak dia, adik dia yang seibu sebapa. Ataupun seibu. Apa maksud seibu? Seibu ialah mereka berkongsi lahir daripada ibu yang sama, tetapi ayah lain-lain. Dia ayah suami ibu yang pertama. Lepas tu berpisah, ibu berkahwin kali kedua, dapat adik perempuan. Jadi ni ialah adik-beradik, seibu nama dia. Begitu juga sebapa, adik-beradik sebapa. Ayah kita berpisah dengan isteri pertama, mak kita lah. Lepas tu ayah kita kahwin kali kedua, dapat anak-anak lain. Jadi anak-anak baru ayah ni ialah adik-adik kita yang kita panggil sebagai adik-beradik sebapa. Baik, kita tengok golongan seterusnya ialah emak saudara sebelah ibu, sebelah bapa dan ke atas. Jadi orang Kedah panggil mak menakan. Tak kira lah mak menakan belah adik, belah atas ke, maka semua ibu saudara ataupun atuk saudara, ke atas tu maksudnya atuk saudara lah, semuanya adalah haram kepada seorang lelaki. Seterusnya, kumpulan kelima ialah anak saudara daripada seibu sebapa ataupun seibu ke bawah. Maksud dia anak kepada seorang lelaki, anak kakaknya yang perempuan, tu panggil anak saudara daripada seibu, kan? Jadi kita dua beradik, seorang lelaki, kita lah lelaki ni, kita ada kakak perempuan, anak kakak kita perempuan, maka dia jadi anak saudara perempuan.
Tu haram kepada seorang lelaki. Baik, jelas nah? Kita pergi pula kepada penyusuan ibu susuan ke atas. Apa maksud ibu susuan? Baik, ibu susuan ni kita tengok contoh seorang anak lelaki, anak pada orang lain lah, disusukan oleh wanita lain. Wanita lain, bukan mak dia. Maka wanita tu menjadi ibu susuan dia. Hubungan dia dengan ibu susuan menjadi haram selama-lamanya. Jadi seperti ibu lah, seperti ibu kandung. Cuma adalah pemisah dia dalam bab harta pusaka dan lain-lain tu. Jadi dalam bab aurat, dalam bab perkahwinan, maka dia jadi mahram. Anak susuan ke bawah. Apa maksud anak susuan ke bawah? Seorang perempuan, dia menyusukan anak bayi lelaki. Maka bayi tadi jadi anak susuan dia. Bila dewasa, dia tak boleh berkahwin dengan anak tu. Kalau anak tu berkahwin, dapat anak, maka dia jadi cucu susuan. Tu maksud dia anak susuan ke bawah, cucu susuan dia yang lelaki. Biasanya tak mungkin berlakulah seorang nenek berkahwin dengan cucu. Cuma di sini ada hukum yang meletakkan begitu, kata tak boleh kahwin. Emak saudara susuan ke atas. Apa maksud emak saudara susuan? Jadi sekarang ni seorang anak lelaki, dia ada mak susuan, wanita yang menyusukan dia. Wanita tadi ada adik-beradik perempuan. Maka adik-beradik perempuan kepada ibu susuan menjadi ibu saudara susuan. Dia seolah-olah ibu saudara kita sendiri. Begitu juga anak saudara susuan ke bawah. Okey, maksudnya bayi yang disusukan oleh wanita lain, wanita tu ada anak. Jadi anak-anak wanita ni akan menjadi adik-beradik susuan kepada bayi ni lah. Jadi bila dah dewasa, masing-masing berkeluarga. Jadi adik-beradik susuan ni ada anak perempuan, maka dia menjadi anak saudara susuan yang haram berkahwin dengan lelaki yang pertama tadi. Okey, habis di situ. Faham tak? Okey. Tengok sekarang ni pula persemendaan. Persemendaan juga disebut sebagai, tadi ustazah kata apa? Musaharah. Okey. Haram selama-lamanya bagi seorang lelaki berkahwin bila ada hubungan persemendaan, iaitu menantu dan isteri cucu lelaki ke bawah sama ada disetubuhi atau tidak. Jadi seorang lelaki tak boleh berkahwin dengan ibu tiri. Persemendaan ni ayah kita kahwin dengan seorang perempuan. Kerana adanya hubungan perkahwinan tu, maka menyebabkan kita tak boleh, orang lelaki tak boleh kahwin dengan ibu tiri. Sama ada ayah kita ni bersama ataupun tidak dengan isteri dia. Sebab dia akan jadi ibu. Dia akan jadi ibulah, isteri kepada ayah. Okey, tengok yang kedua, menantu dan isteri cucu lelaki ke bawah sama ada disetubuhi ataupun tidak. Seorang lelaki yang ada anak lelaki, dia berkahwin, maka dapatlah menantu. Dia dapat menantu. Jadi hubungan ayah mertua dengan menantu ialah hubungan selama-lamanya. Haram berkahwin. Kalau dapat cucu, begitu jugalah ke bawah lah kan, dia jadi haram berkahwin. Okey, seterusnya ibu mertua ke atas. Ibu mertua, ibu kepada isteri. Anak tiri ke bawah apabila disetubuhi ibunya. Anak tiri ke bawah, maksud dia macam ni. Seorang lelaki, dia berkahwin dengan seorang wanita yang ada anak perempuan. Jadi anak perempuan kepada isteri, sekiranya lelaki ni bersetubuh dengan isteri dia, anak isteri tu menjadi haram selama-lamanya kepada ayah ni, ayah tiri. Kalau dia berkahwin tapi dia tak bersama dengan isteri dia, lepas tu dia pergi berkenan dengan anak isteri, maka dia cerai isteri dia, dia kahwin dengan
anak isteri. Sah, boleh, maksudnya boleh berkahwin. Tapi lah ni cerita dia, lelaki tu berkahwin dengan wanita yang ada anak. Bila dia bersama dengan isteri, maka anak tu menjadi haram selama-lamanya. Maksudnya jadi anak tiri dia. Baik, selesai di situ kumpulan-kumpulan wanita yang haram dikahwini dalam tajuk kaifiat perkahwinan, subtopik pemilihan calon suami isteri. Ustazah doakan para pelajar mendapat manfaat, memahami tajuk ini, boleh mengingat dan membantu pelajar untuk menjawab soalan peperiksaan, soalan latihan, latih tubi dan sebagainya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.